Assalamualaikum murid-murid. Untuk pelajaran fiqh hari ini, kita akan masuk tajuk baru. Pelajaran keempat, iaitu pengurusan jenazah. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar apa yang kita perlu buat sekiranya saudara se-Islam kita meninggal dunia. Okey, mula-mula kita kena tahu dulu apa kewajipan kita terhadap jenazah. Kewajipan kita terhadap jenazah terbahagi kepada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menyembahyangkan dan yang keempat mengebumikan jenazah. Hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ni apa? Okey, fardu terbahagi kepada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Saya terangkan dulu fardu ain. Fardu ain ni perbuatan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf. Contoh dia solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan menunaikan haji. Tapi fardu kifayah ni adalah perkara wajib yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan masyarakat Islam. Apabila telah dilakukan, maka hilanglah tuntutan kewajipan itu terhadap orang lain. Kalau tak ada seorang pun yang buat, maka semua orang berdosa. Contoh untuk fardu kifayah ni ialah memandikan jenazah, menguruskan jenazah, pergi ke sekolah, menuntut ilmu dan sebagainya. Kita masuk dulu kewajipan terhadap jenazah yang pertama, iaitu memandikan jenazah. Mula-mula sekali kita kena niat. Apa lafaz niat untuk memandikan jenazah lelaki? Nawaitu an ughsila lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan mayat ini lelaki kerana Allah Ta'ala. Okey, itu untuk jenazah lelaki. Untuk jenazah perempuan, kita tukar sikit lafaz dia. Nawaitu an ughsila lihazal mayyitati lillahi ta'ala. Sahaja aku memandikan mayat ini perempuan kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kaifiat ataupun cara memandikan jenazah. Okey, yang pertama, baringkan jenazah dalam keadaan menelentang di tempat yang lebih tinggi seperti meja, bangku panjang dan sebagainya. Yang kedua, tutup keseluruhan tubuh jenazah dengan kain. Pakaian jenazah hendaklah ditanggalkan dan diganti dengan kain basahan mandi supaya tidak terdedah auratnya. Yang ketiga, bersihkan najis pada tubuh jenazah dan tekan sedikit perutnya secara berulang-ulang supaya keluar kotoran dari perutnya yang ada dalam perut jenazah. Yang keempat, cuci kubur dan duburnya. Yang kelima, basuh dan bersihkan juga gigi, mulut, lubang hidung dan kedua belah telinganya. Bersihkan juga kekotoran yang ada di bawah kukunya. Yang keenam, ratakan air ke seluruh badan dengan air sabun sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, bilas dengan air bersih ke seluruh badan. Dan yang ke-8, siram dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Seterusnya, kita masuk kewajipan terhadap jenazah yang kedua, iaitu mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah dengan menggunakan kain yang menutup seluruh badan, seeloknya menggunakan kain yang berwarna putih. Seterusnya, kita belajar pula kaifiat mengkafankan jenazah. Okey, yang pertama, kain kafan dihamparkan mengikut ukuran jenazah. Sekurang-kurang kain kafan ialah selapis kain yang menutupi seluruh badan jenazah sama ada lelaki atau perempuan. Sebaik-baiknya ataupun afdal bagi jenazah lelaki sama ada sudah dewasa atau masih kanak-kanak menggunakan dihamparkan 3 lapis kain kafan. Manakala untuk jenazah perempuan sebaik-baiknya hendaklah dikafankan dengan 5 lapis kain. Yang kedua, kain kafan diselimutkan atau ditutup meliputi seluruh badan. Yang ketiga, digalakkan menutup tempat-tempat tertentu dengan kapas. Contoh tempat-tempat tertentu ni lubang hidung,
dan lubang telinga. Okey, dan yang keempat, ikat dengan tali kain di hujung kaki, lutut, pinggang, badan dan hujung kepala setelah dikafankan dengan sempurna. Kewajipan terhadap jenazah yang ketiga adalah mendirikan solat jenazah. Tapi sebelum tu, kita kena tahu dulu apa syarat jenazah yang disembahyangkan. Yang pertama, jenazah tersebut mesti orang Islam. Haram menyembahyangkan jenazah orang kafir. Yang kedua, jenazah telah dimandikan kecuali jenazah tersebut mati syahid. Dan yang ketiga, bukan mayat mati syahid memerangi kafir. Orang yang mati syahid kerana memerangi orang kafir haram memandikan dan menyembahyangkan, hanya wajib dikafankan dan dikebumikan sahaja. Maksudnya, kalau orang yang mati syahid kerana memerangi orang kafir, kita tak payah mandikan, kita tak payah sembahyangkan, kita terus kafankan dan dikebumikan. Hukum solat jenazah adalah fardu kifayah juga. Okey, seterusnya kita masuk pula rukun solat jenazah. Yang pertama, kita kena niat. Yang kedua, berdiri betul. Solat jenazah ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, takbir dan membaca selawat. Yang ketiga, takbir dan membaca doa untuk jenazah. Dan takbir yang keempat, takbir dan membaca doa untuk sekalian orang Islam. Dan terakhir, memberi salam. Seterusnya, kaifiat solat jenazah ataupun macam mana cara untuk solat jenazah. Yang pertama tadi kita dah belajar, niat. Macam mana niat untuk jenazah lelaki? Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat lelaki ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat perempuan ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Untuk jenazah kanak-kanak, sama ada lelaki dengan perempuan, kita kena tambah at-tifli ataupun at-tiflati untuk perempuan. Contoh dia, usolli ala hazal mayyiti tifli arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kita masuk pula takbir pertama. Takbir pertama, lepas takbir pertama, kita kena baca Al-Fatihah. Yang awak dah selalu baca tu. Okey, takbir yang kedua, kita kena membaca selawat. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk takbir yang ketiga, kita kena baca doa untuk jenazah. Selepas takbir ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa awsilhu bil ma'i was salji wal baradi
Wanaqqihi minal khotaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Untuk perempuan dewasa, awak kena tukar dhamir ataupun kata ganti nama daripada hu ke ha. Okay, doa untuk jenazah kanak-kanak lelaki. Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa i'tibaran wa syafi'an wa sakil mawazinahuma wa afrighis sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Sama macam doa untuk jenazah lelaki dan dewasa dan jenazah perempuan dewasa. Untuk jenazah kanak-kanak perempuan, awak tukar dhamir ataupun kata ganti nama daripada hu kepada ha untuk perempuan. Seterusnya, untuk takbir keempat, iaitu takbir terakhir, doa selepas takbir keempat ialah Allahumma la tahrimna ajrahu. Ajraha untuk perempuan, wala taftinna ba'dahu. Ba'daha untuk perempuan, waghfir lana walahu. Walaha untuk perempuan. Dan seterusnya, memberi salam. Okey. Boleh tengok gambar kat sebelah. Gambar kat sebelah tu, saya tunjuk kat situ untuk tunjuk dekat awak. Kedudukan imam ketika solat jenazah lelaki adalah bersetentang dengan kepala jenazah. Cuba awak tengok gambar atas tu, imam dia setentang dengan kepala jenazah lelaki. Kalau jenazah perempuan, kedudukan imam ketika solat jenazah perempuan bersetentang dengan pinggang jenazah. Okey, awak kena tahu. Kalau lelaki arah sana, kalau jenazah perempuan arah sini. Beza tau antara jenazah lelaki dan jenazah perempuan. Jadi awak kena tengok gambar ni dan fahamkan. Okey, kita masuk kewajipan orang yang hidup ke atas si mati yang keempat, iaitu mengebumikan jenazah. Kaifiat ataupun cara-cara pengebumian jenazah ialah yang pertama, kadar kedalaman lubang kubur ialah kira-kira tidak boleh digali oleh binatang buas, iaitu lebih kurang 1.8 meter sebab kita mengebumikan jenazah ni untuk menjaga kehormatan jenazah. Yang kedua, meletakkan jenazah di dalam kubur dengan membaringkan ke atas lambung kanan dalam keadaan jenazah tersebut menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menimbus semula lubang kubur dengan sempurna. Peringatan. Wajib menyegerakan pengebumian jenazah sesudah dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Okey, begitulah pelajaran kita pada hari ini, iaitu kita belajar cara-cara pengurusan jenazah dan apa kewajipan seorang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Okey, seterusnya latihan awak untuk hari ini. Jawab dua soalan ini dalam buku tulis. Soalan pertama, tuliskan lafaz niat solat jenazah untuk perempuan dewasa berserta maksudnya. Soalan kedua, senaraikan 4 kewajipan orang yang hidup terhadap jenazah yang telah meninggal dunia. Kesimpulan yang kita belajar untuk hari ini, kita dah belajar cara-cara pengurusan jenazah dan apa kewajipan orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Kita dah belajar memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey. Untuk lepas ni awak dah belajar, awak dah tahu lepas ni sekiranya ada berlaku kematian dalam keluarga awak ataupun orang sekeliling awak dah boleh amalkan ataupun awak dah boleh buat bantu menguruskan jenazah dari mula hingga akhir, ataupun awak dah boleh melaksanakan solat jenazah sekiranya berlaku kematian. Okey, sekian saja untuk hari ini. Jaga diri, jaga iman, jaga hati. Assalamualaikum.